sebelum saya rungkai 3 tajuk ni, saya nak sentuh sedikit kenyataan dalam sidang media oleh Menteri Besar Kedah dari PAS. Hari ini sepintas lalulah, kau boleh pergi ke page portal rasmi, Facebook rasmi Menteri Besar Kedah Sanusi Mak Noor. Pergi scroll bawah dan lihat sidang media dia, dengar teliti. Panjang juga, dalam 20 minit lebih. Saya rumuskan lah, dia ni Menteri Besar, aku tak tahu nak kata apa. Bukan sekadar terpesong, malah ini mengarut sikit lah. Dia beritahu bahawa netizen ni lebih-lebih kerana menuding jari terhadap pemimpin lah tu. Menuding jari terhadap pemimpin berhubung wabak COVID. Jadi dia guna hujah-hujah COVID ni virus yang bukan salah siapa, bukan dosa dan sebagainya. Malah boleh keluar kenyataan menyatakan bahawa lebih ramai orang mati daripada wabak denggi, malaria dan sebagainya berbanding COVID. Sebentar lagi saya akan letak link artikel berkenaan di bawah. Lepas sidang media ni, lepas 10 minit, awak amalkan cari di ruang komen. Saya akan letak link kepada artikel berkenaan. Anda baca dan share. Jadi Menteri Besar ni memang kaki spin betul lah. Saya senaraikan untuk dia sebab sebenarnya netizen marah. Dan benda ni sebenarnya saya dah perjuangkan lama. Nombor 1, dalam pada wabak COVID melanda, pemimpin-pemimpin puak pentadbir rakus kemaruk kuasa, wang dan kedudukan, sibuk bercatur, sibuk bercakaran, sibuk bergelut dan sibuk bercatur untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan negeri yang dipilih secara demokratik oleh rakyat supaya mereka boleh membentuk kerajaan menerusi pintu belakang. Dan Menteri Besar Kedah salah seorang yang terlibat, dan dia dari parti PAS yang bergelar Islamik. Okey. Nombor 2, sebab yang sama ni menyebabkan tercetusnya pilihan raya negeri Sabah dan membahayakan nyawa satu Malaysia. Nombor 3, menteri-menteri PAS ni pakar petik dalil. Dan kalau Menteri Besar Kedah tak berpuas hati dengan saya, kita sama-sama berjumpa di landasan perundangan. Menteri PAS ni, dia dah jadi pakar petik dalil, dan Menteri Besar Kedah adalah dari parti itu. Parti yang dah labelkan diri dia sebagai Islam. Lepas tu dia petik dalil, dia putar balik agama. Ini komik saya takkan berganjak daripada kenyataan ini. Petik dengan cara yang salah, dengan cara yang menyimpang satu kisah dari Al-Quran untuk menghalalkan kesalahan menteri dia. Menteri dia yang tidak pernah insaf, menteri dia yang tidak pernah meminta maaf dari segi selepas dipetik dalil, bukan sebelum. Malah dilabelkan menteri itu sebagai hero dengan hujah dalil yang palsu. Menteri Besar Kedah adalah dari parti yang melanggar peruntukan perlembagaan persekutuan dengan menghina agama lain. Ada ahli parlimen dari PAS yang menghina agama lain. Semua ni tidak dikenakan hukuman. Banyak lagi contoh. Saya petik yang penting-penting. Lepas itu menteri dari PAS membuat pengumuman bahawa tidak salah, tidak ni untuk mengagihkan jawatan dalam kadar yang tak tentu hala kepada menteri-menteri, timbalan menteri, ahli-ahli parlimen pro kerajaan menggunakan dana negara, dana milik rakyat dalam pada rakyat merana seksa, peniaga-peniaga bankrupt disebabkan wabak COVID-19. Tak sedar lagi. Kemudian dia pusing, dia kata netizen lebih-lebih sebab menghukum, tapi dia pusing cerita. Dia kata ini wabak ni bukannya boleh dikawal, lebih ramai lagi yang mati sebab denggi. Saya takkan nilai lagi, saya takkan sambung lagi. Awak nilai sendiri betapa terpesongnya menteri-menteri, ahli-ahli parlimen dari PAS
dan yang memegang jawatan. Ini bukan pemimpin rakyat, jauh sekali pemimpin Islam, jauh sekali pemimpin. Dan Menteri Besar Kedah sendiri terlibat dalam satu usaha untuk menumbangkan kerajaan dulu tak kala wabak Covid melanda. Inilah sebabnya netizen marah. Malah dia punya pengetahuan dia pun cetek. Dia dah labelkan HIV sebagai penyakit seks songsang. Cuba rujuklah. Betul tak HIV sama dengan penyakit seks songsang? Disebabkan seks songsang. Cuba rujuk. Bagi mereka yang tak faham benar berkenaan dengan HIV, cuba rujuk. Ini memalukan lah. Memalukan. Tapi tak apa, ini bukan tajuk utama saya. Saya cuma nak beritahu. Lepas ini, dalam 10 minit lepas live ni, saya akan letak dalam ruang komen artikel tersebut. Anda baca. Okey. Saya pergi kepada tajuk. Sebab sebenar Barisan Nasional takut untuk berundur buat seketika. Nah, perunduran kem Najib ni dengan Zahid ni akan berlaku. Satu rancangan kem Zahid dengan Najib ni untuk tumbangkan, untuk bentuk gabungan baru gagal. Mereka dah tahu gagal, tapi mereka cuba juga sebab terdesak. Iaitu mereka cuba menggunakan Anwar untuk cuba dapatkan sokongan majoriti. Maka jika Anwar dapat sokongan majoriti, maka Barisan Nasional dan PKR akan cuba bentuk kerajaan baru di mana Anwar akan dibenarkan untuk calonkan diri dia sebagai Perdana Menteri. Tapi itu gagal. Majoriti itu tak wujud. Jadi Anwar ni yang dah terdesak ni, mengapa dia begitu yakin dia ada majoriti? Itu saya akan bincang kemudian. Tapi inilah konspirasi melibatkan tim A UMNO. Dan tim A ni 9 MP lah. Untuk adil, kita kata 9 hingga 12 MP lah UMNO. Okay. Barisan Nasional memiliki 43 kerusi di dalam Dewan Rakyat. Baik. Jadi kita fokuskan 43 kerusi itu. Jadi tim A ada 9 hingga 13 MP. Barisan Nasional ada 43 MP. Okey. Untuk tujuan perbincangan ni, sebab kalau saya nak rungkai penuh, susah dalam satu live. Korang akan keliru. Jadi saya terpaksa pecah kepada beberapa live. Untuk live ni, kita buat anggapan, buat andaian bahawa UMNO dengan Barisan Nasional ni bersekutu. Maknanya tim A, tim B, MCA, MIC semuanya bersekutu. Maknanya kalau Zahid buat keputusan, semua akan ikut. Ini sebenarnya tidak benar. Tapi untuk tujuan perbincangan, kita anggap benda tu. Jadi, kalau Zahid bawa Barisan Nasional keluar daripada maknanya tak sokong lagi Muhyiddin, maknanya Muhyiddin akan hilang 43 MP. Di mana dia nak dapat 43 MP ni? Okey. Jadi untuk kekal berkuasa, kalau Muhyiddin tak boleh dapatkan 43 MP ni, kerajaan Muhyiddin akan tumbang. Maknanya Muhyiddin ada dua pilihan. Sama ada dia letak jawatan sebagai Perdana Menteri, ataupun dia nasihatkan agung untuk bubar parlimen. Sudah pasti Muhyiddin akan, untuk tujuan live ni kita jangan complicate, kita jangan rumitkan perbincangan. Kita pergi ke hala, Muhyiddin akan bubarkan parlimen. Maka akan berlaku pilihan raya. Dan benda tu memang akan berlaku sebab itu langkah terakhir dan benda tu tak lama lagi. Tapi itu andai kata Muhyiddin tak dapat ganti 43 MP yang dah hilang. Sudah pasti Muhyiddin ni yang terbukti pengkhianat, dia akan pergi ke Anwar. Sama ada saya tahu dia adakan perbincangan dengan Anwar atau tidak, itu saya tak nak masuk dalam live ni. Nanti perbincangan jadi terlalu panjang. Tapi dia akan pergi ke Anwar. Jadi dia nak bawa PKR keseluruhan 38 MP. Tapi tak cukup. Sebab UMNO 43. Jadi jika Muhyiddin tak dapat bawa lebih daripada 38 dari PKR tu, maknanya kita akan pilihan raya. Jadi Muhyiddin akan cuba untuk bawa lebih dari 38 tu. Maknanya Muhyiddin juga akan setuju untuk bawa DAP dengan PAS. Bahaya untuk Muhyiddin. Sebab DAP dengan PAS, kalau diberi pilihan Muhyiddin dengan UMNO, mereka lebih kepada Anwar.
Tapi sebab terdesak, Muhyiddin akan setuju dengan DAP dengan PAS. DAP dengan amanah. Jadi dengan DAP dengan amanah, Muhyiddin akan ada jauh terlalu banyak MP untuk gantikan 43 yang hilang. Dan apabila DAP masuk, sudah pasti PAS 18 MP akan keluar. Tapi Muhyiddin tak akan takut sebab ada DAP dengan amanah. Okey. Tapi masalahnya GPS. GPS tak tahan dengan Anwar. Dan lebih lagi, GPS tak tahan dengan DAP. Jadi adakah GPS akan setuju? Jadi terlalu banyak risiko. Risiko nombor satu untuk Muhyiddin, mungkin boleh berjaya, tetapi risiko nombor satu untuk Muhyiddin, GPS kemungkinan besar akan tarik sokongan. Jadi kita akan menjurus ke pilihan raya sebab ni PAS mesti akan keluar. Terlalu banyak risiko. Kalau DAP dah nampak keadaan begitu, mungkin DAP pun nak pilihan raya. Sebab kalau parlimen terbubar, semua MP akan hilang kerusi. Dan ahli-ahli parlimen ni akan semuanya lari, yang tidak ada kerusi lagi, pemimpin-pemimpin lah pada ketika itu, akan lari kepada pihak yang mereka fikir akan lebih banyak sokongan majoriti, dan sudah pasti semua akan beralih ke Kem Mahathir bersama seorang tokoh pemimpin lagi. Jadi mungkin mereka tak nak. Jadi terlalu banyak risiko. Jadi sebab itulah Muhyiddin sekarang pun dia boleh buat langkah, dia ajak PKR masuk ke dalam Perikatan Nasional supaya mungkin Barisan Nasional nak tarik diri. Sekarang pun dia boleh cuba, tetapi terlalu banyak risiko, jadi dia tak cuba. UMNO pun tak cuba sebab UMNO pun takut kalau dia keluar dengan Barisan Nasional Seketun, Muhyiddin akan kehala tu mungkin berjaya. Dan jika berjaya, memang niat asal tim A untuk akhirnya sama ada bentuk kerajaan baru atau masuk pilihan raya akan gagal. Kerana jika masuk pilihan raya, semestinya memihak kepada blok bebas kuasa ketiga. Jika tak masuk pilihan raya, dia mungkin akan berhak kepada Muhyiddin. Jadi terlalu banyak ketidaktentuan. Sebab itu Barisan Nasional masih belum tarik sokongan. Ini satu penjelasan daripada banyak penjelasan. Sebab keadaan sekarang ada pelbagai kemungkinan. Pelbagai kemungkinan. Tapi satu yang nyata, jika parlimen bubar, dia mesti akan memihak kepada blok bebas kuasa ketiga. Dan apabila parlimen bubar, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional memang tak boleh bekerjasama lagi. Dan lepas pilihan raya, memang kerajaan Sabah akan tumbang kerana PN dengan BN tidak mungkin bekerjasama kembali. Jadi ketua menteri yang ada sekarang di Sabah ni, dia hanya akan tahan untuk jangka masa yang pendek. Mungkin kemungkinan besar Syafiee akan kembali. Tapi apa pun, itulah sebabnya tak ada siapa berani bergerak buat seketika. Jangan lupa, ini adalah dengan andaian. Ini adalah dengan andaian bahawa apabila Zahid memanggil MP-MP untuk keluar, 43 akan keluar seketul Barisan Nasional. Okey, hakikatnya itu pun tak mungkin. Sebab apabila tim A keluar, mungkin hanya yang keluar 9 hingga 12 MP sahaja. Dan sudah semestinya dia akan memihak kepada Muhyiddin. Yang ini, babak ni kita sambung esok. Dan satu lagi. Okey, so sekarang faham ya mengapa Barisan Nasional takut dan mengapa Muhyiddin pun takut. Masing-masing takut mengawak langkah, tapi mereka tahu mereka akan buat tak lama lagi. Jadi kita masuk poin nombor 2. Jadi sementara menunggu sesuatu berlaku, Barisan Nasional, tim Zahid dan Najib ni akan cuba sedaya upaya apa-apa cara sekalipun untuk bentuk gabungan atau kerajaan baru. Jadi Anwar sekarang dia cuba jadi kingmaker. Macam mana dia cuba jadi kingmaker? Okey, dia tahu kalau Barisan Nasional tarik diri, Muhyiddin semestinya memerlukan Anwar. Okey. Jadi Muhyiddin semestinya sokong Anwar. Jadi Anwar secara tidak langsung sedang memberikan Muhyiddin kata putus. Sama ada kau sokong aku atau tak sokong aku. Jadi Muhyiddin kena buat keputusan. Jadi kalau Muhyiddin setuju untuk sokong Anwar, dia kena yakinkan ahli-ahli parlimen PPBM untuk sokong Anwar. Tapi ramai ahli parlimen PPBM bukannya sokong Anwar. Mereka juga tahu risiko. Kalau kita sokong Anwar, kemungkinan akhirnya akan tercetus juga pilihan raya.
Jadi Anwar yakin bahawa Muhyiddin terpaksa merangkak melutut kat dia. Dia sanggup kerjasama dengan Muhyiddin. Dari situ dapat keyakinan bahawa dia akan dapat sokongan ahli-ahli parlimen PPBM, DAP, Amanah, dan disebabkan Muhyiddin, dia dapat juga GPS. Dan dia dah akan dapat daripada tim B UMNO. Sebab tim B UMNO memang tak suka tim A. Jadi tim A keluar, tim B mungkin akan kekal. Jadi dia yakin kat situ. Ini hanya keyakinan semata-mata. Secara tidak langsung dengan perang psikologi ni, dia sedang hantar mesej bukan kat rakyat. Bukan kat kau, bukan kat aku. Dia tengah hantar mesej kat Muhyiddin. You need me. So you make up your mind. Jangan bila kau dah nak hanyut, baru nak minta pertolongan saya. Sekarang kau putuskan, kau nak saya ke tidak. Jadi Muhyiddin terpaksa ambil risiko. Apa pun, apabila Muhyiddin membuat keputusan, contohnya dia terima Anwar, akan berlaku perpecahan dalam kerajaan. Dan sama ada Muhyiddin akan berjaya atau dia akan menjurus kepada pilihan raya. Tapi kemungkinan besar dia akan menjurus kepada pilihan raya kerana tidak mungkin Anwar dengan Muhyiddin akan mampu membentuk gabungan majoriti. Sebab itulah Saitro, blogger-blogger dan puak-puak yang buat live untuk Najib selalu kecam Muhyiddin dengan Zahid dan minta Muhyiddin letak jawatan dan kecam Hamzah Zainuddin, termasuk seorang bekas ahli MKT yang dipecat. Fokus mereka adalah Muhyiddin, Hamzah. Mereka lupa beritahu Najib. Sebenarnya ini konspirasi Najib Zahid. Najib Zahid ni pro Anwar. Tapi mereka takut Anwar akan masuk perjanjian dengan Muhyiddin. Mereka nampak semua ni. Kalau saya boleh nampak, mereka nampak. Jadi, untuk kerjasama dengan Anwar, mereka kena pastikan Muhyiddin tak ada. Sebab kalau Anwar masuk Perikatan Nasional dan Muhyiddin Perdana Menteri, maka Anwar akan melekat dengan Muhyiddin. Sebab Anwar dengan Muhyiddin, Anwar tahu Muhyiddin terdesak, jadi dia akan ikuti kata Anwar. Berbanding dengan Anwar pergi dengan geng Najib dengan Zahid, dia tahu dia akan kena getah. Dia tahu Najib dengan Zahid ni nak Barisan Nasional sahaja kembali ke tampuk kepimpinan. Anwar pula dia nak sahaja jadi Perdana Menteri. Jadi kalau saya ada pilihan Najib Zahid berbanding dengan Muhyiddin yang terdesak, lebih baik saya pergi ke Muhyiddin. Harapan untuk saya jadi Perdana Menteri lebih tinggi berbanding dengan Najib dengan Zahid ni. Sudah pasti saya kena getah. Kalau saya nak kena getah, lebih baik saya masuk balik ke dalam Pakatan Harapan, pergi merangkak Kat Tun. Jadi ini adalah permainan sebenar. Rumit ya, benda ni rumit. Jadi saya beri satu perspektif dulu, esok saya beri perspektif lain. Kalau awak dengar hari ini saja, dia tak lengkap. Tapi untuk meringkaskan perbincangan, saya fokus kat benda ni je. Sebab itu dia akan lebih cenderung kepada Muhyiddin. Jadi senarai yang keluar tu memang palsu. Memang orang-orang Anwar buat, tapi mereka buat senarai palsu. Sebab untuk mengalihkan perhatian daripada aspirasi Anwar sebenar. Aspirasi dia adalah dia masuki perjanjian dengan Muhyiddin. Sebab itu di Sabah dulu, seorang adun dari PKR bersekongkol dengan Tan Sri Musa Aman untuk cuba jatuhkan kerajaan Syafiq. Sebab Anwar berdendam dengan Syafiq sebab menyokong Mahathir. Jadi dia bersekongkol dengan adun dia bersekongkol dengan Musa Aman. Musa Aman ni orang siapa? Orang Muhyiddin. Kemudian untuk meyakinkan DAP dengan Anwar, Amanah bahawa dia bukanlah bersekongkol, dia tidak bersekongkol dengan Muhyiddin, dia pecat adun tu. Padahal adun tu kawan baik dia, Kenny Chua. So, ini adalah keyakinan Anwar sahaja. Tetapi kebarangkalian untuk dia bentuk gabungan baru dengan Muhyiddin, dengan ada GPS, dengan ada tim B UMNO, is next to impossible. Tapi kalau saya nak kata 100% tak boleh, no. But 99% impossible.
ia akan menjurus kepada pilihan raya dan Anwar akan kantoi kalau pilihan raya. Harapan untuk dia jadi Perdana Menteri akan hangus buat selama-lamanya. Semuanya akan lebih memihak kepada Tun dengan seorang tokoh politik. Tim A pun akan hangus. Jadi mereka cuba sedaya upaya kalau boleh buat sesuatu. Jadi tim A tahu Anwar menghala ke Muhyiddin. Sebab itu mereka lancarkan serangan terhadap Muhyiddin dengan Hamzah. Memang betul, Muhyiddin dengan Hamzah bertanggungjawab terhadap banyak perkara yang tidak betul yang melibatkan usaha untuk jatuhkan kerajaan tak kala wabak Covid melanda, rakyat sengsara, pemberian jawatan dengan menggunakan dana rakyat tak kala rakyat sengsara, bisnes bankrupt sebab Covid. Semua tu mereka terlibat. Kemaruk kuasa, wang dan kedudukan, Muhyiddin, Hamzah, geng mereka ni semua bercatur berlebihan. Rakyat is not the priority. Pocket is the priority. Kuasa, kedudukan. Itu saya setuju. Itu pandangan peribadi saya. Tetapi masalahnya, kalau kau lihat Saitro Tim A ni, nombor satu, dengan blogger, dengan orang yang buat live bekas pemimpin dan sebagainya, fokus ke Hamzah dengan Muhyiddin. Walhal, semua usaha menumbangkan kerajaan negeri, termasuk kerajaan negeri Sabah, kemudian kempen pilihan raya negeri Sabah, semuanya bukan Muhyiddin dengan Hamzah. Is Muhyiddin, Hamzah dengan Barisan Nasional, Najib dengan Zahid. Malah yang paling banyak berkempen adalah Najib. Tapi Najib dia orang diamkan. Mereka nak gulingkan Muhyiddin, tapi kekalkan semua MP supaya Anwar akan merangkap dan masuk perjanjian dengan Zahid dan Najib, bukan dengan Muhyiddin. Ini yang sedang berlaku. Tapi yang bersalah kepada rakyat mewujudkan satu pentadbiran kukuh besi bersama Muhyiddin yang bully rakyat, yang hukum rakyat atas kesalahan pemimpin, is not Muhyiddin. Is Muhyiddin, UMNO, MCA dan sebagainya bersekutu. Pilihan raya negeri Sabah apa? Perikatan Nasional saja? No. It's GRS dengan Barisan Nasional. Tengok. Tapi kau dengar Saitro dia hanya fokus kat Muhyiddin dengan Hamzah. No. Muhyiddin, Najib, Zahid, tiga ini adalah musuh agama, bangsa dan negara. Okey. Muhyiddin bukan abah aku. Jangan hina abah aku. Najib bukan bos aku. Ramai dah mula sebut. Ini permainan terdesak. Last kali dia akan menjurus ke pilihan raya. There is no ending to this. There is no conclusion to this. Okay? So faham ya? Faham. Okay. Inilah permainan dan yang sedang berlaku. Inilah penipuan yang sedang berlaku dengan fokus kat Muhyiddin. No. Is Muhyiddin, saya ulang ya. Muhyiddin, Najib, Zahid. Ingat, Muhyiddin, Najib, Zahid. Dengan PAS pun total failure. Dengar je speech MB Kedah hari ni, marah. Ini dah puak terpesong jauh. Okey. So itulah yang sedang berlaku di negara kita. Itulah sebabnya Anwar yakin. Tapi dia memang tak ada majoriti. Setakat mana yang diketahui, tak ada. Susah nak dapat persetujuan daripada semua pihak untuk benda tu terjadi. Buat masa ni tak ada siapa berani bergerak. Sebab tu Muhyiddin dengan dia tak berani beri sokongan penuh kepada Anwar. Anwar tengah tekan. Dia tengah tekan. Dia timbul perang psikologi dengan guna media-media dia supaya Muhyiddin kena buat keputusan. Kalau hang tak buat keputusan, aku belah sana lah. Sebab no difference for me. Kalau saya pergi sana, kalau saya bersama Najib dengan Zahid, saya memang tak akan jadi Perdana Menteri. Aku dah tahu dah. Jadi better I take my chances here. Dekat orang-orang sebelah sini saya lebih kenal. Saya dah lebih lama. Better I take my chances with Tun.
daripada saya take my chances with Najib and Zaid. Dan kau perasan, apabila Saitro bekas-bekas pemimpin UMNO keluarkan kenyataan yang menyerang Muhyiddin, khususnya seorang bekas MKT yang dipecat, yang bawa kenyataan-kenyataan dia semua media-media pro Anwar. Ini geng sebenarnya menyokong Anwar. Sampai hari ini dia tak berani sangkal. Kalau sangkal, lepas tu pendedahan yang saya buat, hidung berdarah dia. Okey. So itulah pendedahan saya berkenaan dengan majoriti yang kononnya dimiliki oleh Anwar yang memang tak wujud. Kemudian mengapa Barisan Nasional takut untuk keluar? Kemudian saya nak tegur. Saya pun dah tegur tadilah. It's not just Muhyiddin. It's Muhyiddin dengan Barisan Nasional. Dan Najib, apabila tuding jari hari ini, dia keluar kenyataan, Khairuddin kena diambil tindakan. Nasihat saya kepada Najib, sebelum kau tuding jari, sebelum kau menuntut pelbagai untuk Khairuddin, memang saya setuju Khairuddin Menteri PAS tu harus dikenakan tindakan dan diheret ke mahkamah. Tuding balik jari kat orang-orang kuat kau dan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang dalam video-video, gambar-gambar dalam kempen pilihan raya Sabah terang lagi bersuluh melanggar SOP. Najib pun dah jadi kaki spin. Maklumlah, orang terdesak, dia akan spin. Dia tak ada pilihan lain. Dia akan spin. Okey? Jadi, tuding jari dulu, nasihatkan dulu ahli-ahli parlimen dari Barisan Nasional sebelum cerita berkenaan dengan Khairuddin. Okey? So, hari ini kita dah tahu. Kita dah tahu cara untuk melihat. Saya rumuskan, nombor 1, Anwar tidak memiliki sokongan majoriti. Tujuan perang psikologi sekarang, dia ada pelbagai fasa yang berlaku. Fasa sekarang adalah untuk beri tekanan kepada Muhyiddin supaya Muhyiddin buat keputusan nak bawa PPBM sokong Anwar ke tidak. Nombor 2, sebab Anwar tahu Muhyiddin terdesak. Nombor 2, semua yang berlaku terang-terang adalah konspirasi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, bukan Perikatan Nasional nak tawan negeri, nak ada pilihan raya Sabah. Jadi kalau dengar Saitro, Muhyiddin, betul, Muhyiddin ni betul tak bertanggungjawab, Perdana Menteri yang sungguh memalukan. Tetapi it's not Muhyiddin alone. It is Muhyiddin plus Barisan Nasional, khususnya Najib dengan Zaid, geng dia yang bising-bising selalu ni. Kau tengok ahli-ahli parlimen, menteri-menteri ni semua geng Najib. Bong Mokhtar yang terlibat dalam usaha sulit untuk cuba meracuni pemikiran adun-adun di Sabah untuk lompat pergi ke belah Barisan Nasional sebelum tumbangnya kerajaan Syafiq. Rakyat tengah seksa ni, Barisan Nasional ni. Bong Mokhtar bergelut dengan Rahman Dahlan sebab Rahman Dahlan ni geng Muhyiddin, Bong Mokhtar ni geng Najib. Bergelut siapa yang perlu terajui kerajaan kempen pilihan raya negeri Sabah. Apa Barisan Nasional tak terlibat? Najib tak terlibat? Yang kempen paling banyak dalam Sabah is orang Najib dan Najib, bukannya Muhyiddin, bukannya Azmin. Paling banyak is Najib dengan orang Najib. Senarai Bong Mokhtar untuk calon-calon Barisan Nasional is senarai orang pro Najib. Tapi kalau kau dengar live Saitro ni, semua salah Muhyiddin. Sebab apa? Mereka takut Anwar masuk perjanjian dengan Muhyiddin. Semuanya tak boleh pakai. Okey? Jadi ini pendedahan pertama. Esok saya akan kembali dengan bahagian kedua. Okey, tadi saya buat andaian UMNO ni bersekutu, Barisan Nasional bersekutu. Kalau dia keluar seketul. Sebenarnya itu tak mungkin. Sebab kalau tim A keluar, masalahnya
dia tak boleh yakinkan semua MP Barisan Nasional untuk keluar. Itu masalah yang dihadapi oleh Kem Najib. Dan PAS ni dia lebih cenderung kepada Muhyiddin sekarang berbanding dengan Najib. Walaupun dah tahu Muhyiddin dah terpesong ini apa semua ni, tapi PAS pun dah jadi parti kemaruk kuasa berkepentingan. Okey. Dan akhir sekali saya ulang, sokongan majoriti sah sudah beralih kepada tangan seorang bekas Perdana Menteri bersama seorang tokoh pemimpin politik, dan ada sebab belum mengorak langkah.